Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan projek yang bertajuk Bus Alert System. Penyelia kami ialah Puan Azrifah binti Abdul Aziz. Kami terdiri daripada 3 orang. Saya Muhammad Nazri Iqmal bin Jamaluddin. Saya Siti Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Hamka. Saya Nur Elina binti Salihin. Video ini menerangkan masalah yang dihadapi seorang cacat penglihatan ketika menunggu bas di perhentian bas. Penyataan masalah yang dihadapi ketika menunggu bas. Sistem jadual yang tidak teratur. Tiada kemudahan golongan untuk orang yang cacat penglihatan. Tidak mengetahui bas yang keberapa yang akan hadir. Penumpang tidak menyedari bas yang akan hadir. Ringkasan projek ini terdiri daripada menggunakan isyarat radio frekuensi, memberi isyarat bunyi bip, menyedari jarak daripada 100 meter, memberitahu bas yang keberapa akan tiba di perhentian bas tersebut. Projek ini dibina berlandaskan beberapa objektif, membangunkan satu sistem isyarat bas kepada golongan, terutamanya kepada golongan yang cacat penglihatan, menghantar isyarat awal kepada penumpang melalui bas yang akan melalui di perhentian bas tersebut, memaparkan beberapa bas yang akan hadir kepada penumpang melalui isyarat LCD ke perhentian bas. Skop projek: lintah penghantar. Radio frekuensi pada penghantar ialah 108 MHz, dipancarkan dan diterima oleh antena penerima. Lintah penerima terima isyarat radio frekuensi dari NRF 24L01, Arduino Mega 328P, LCD 120 LCD modul Arduino PIC, buzzer DC3 24V, bunyi bip, LED kuning mini. Seterusnya, kajian ilmiah pula menerangkan beberapa masalah yang dihadapi oleh orang kurang upaya. Yang pertama, lokasi yang umum, ditempatkan di hadapan sekolah pendidikan khas dan komuniti AKU. Yang kedua, tidak ada kemudahan untuk golongan yang tidak dapat melihat. Menyediakan kemudahan melalui buzzer bagi golongan yang tidak dapat melihat. Yang ketiga, sistem ini hanya banyak terdapat di kawasan LRT dan KTM. Menaik taraf dengan menyediakan di kawasan perhentian bas. Yang keempat, penumpang tergesa-gesa kerana lambat memedari bas yang akan melalui kawasan tersebut. Penumpang diberitahu dengan lebih awal sebelum bas berhenti. Seterusnya, block diagram. Block diagram ini mengandungi 3 perisian, iaitu input, proses dan juga output. Input mempunyai 2, iaitu TX dan RX. Ia menggunakan radio frekuensi 108 MHz. Yang kedua, prosesor. Menggunakan Arduino Uno dan lintah pengesan bas. Output pula mempunyai 3, iaitu LCD, buzzer dan LED. Carta ahli SOP. Carta ahli SOP ni dia mempunyai satu aliran saja, iaitu mula, kemudian tentukan frekuensi radio pada transmitter A dan B, ataupun bas bas 1 atau bas 2. Kemudian bas berjarak 100 meter dengan perhentian bas di hadapan sekolah pendidikan khas dan komuniti OKU. Kemudian dia akan pergi receiver bas 1 dan bas 2, mengesan frekuensi radio transmitter. Jika dia tak terima, dia akan patah balik pergi ke bas
berjarak 100 meter dengan perhentian bas di hadapan Sekolah Pendidikan Khas dan Komuniti AKU. Jika dia terima receiver A dan B, iaitu bas A, bas 1 dan bas 2 mengesam frekuensi radio transmitter. Kemudian dia akan pergi ke paparan bas yang hadir pada LCD, buzzer berbunyi beep, LED kuning atau merah menyala, kemudian diterima oleh penumpang di perhentian bas Pendidikan Khas dan Komuniti AKU dan tamat. Seterusnya, carta ahli pelaksanaan projek. Carta ahli pelaksanaan projek mempunyai dua aliran dan mempunyai dua bas yang berbeza. Bas pertama adalah mula, julat jarak bas 100 meter. Dia akan menerima frekuensi 1. Kalau dia tak terima, dia akan patah balik ke julat jarak bas 100 meter. Lepas terima receiver transmitter 1, dia akan pergi ke paparan pada LCD. Kemudian buzzer berbunyi. Seterusnya LED kuning menyala, kemudian tamat. Bas 2 pula adalah mula, julat jarak bas 2 100 meter. Jika dia terima, receiver terima transmitter 2. Jika dia tidak terima, dia akan pergi balik ke julat jarak bas 2 100 meter. Selepas dia terima receiver transmitter 2, dia akan pergi ke paparan pada LCD. Kemudian buzzer berbunyi dan LED merah menyala, kemudian tamat. Seterusnya, metodologi projek. Metodologi projek mempunyai dua, iaitu pembangunan perkakasan dan pembangunan perisian. Pembangunan perkakasan adalah memancarkan frekuensi menggunakan penghantar dan penerima, isyarat pemancar frekuensi radio, litar frekuensi terima isyarat frekuensi radio, keluar isyarat pada LCD, buzzer dan LED. Pembangunan perisian pula adalah membangunkan litar. Membangunkan litar menggunakan Proteus A. Litar penghantar dan penerima yang menggunakan 108 MHz. Menggunakan Arduino Uno Atmega 328P. Pergi pula kepada lakaran projek. Untuk menghasilkan sebuah projek, sebuah fizikal projek, haruslah dimulakan dengan lakaran projek terdahulu. Lakaran projek diambil daripada contoh-contoh desain yang diambil daripada di luar sana, perhentian bas di luar sana. Untuk ukuran saiz lakaran projek pula, kami mengambil ukuran yang sangat minima yang bersesuaian untuk pengujian. Pula kepada senarai bahan dan anggaran kos. Senarai bahan dan anggaran kos haruslah dibuat secara teliti dan berpatutan, di mana kami menggunakan anggaran yang sangat berpatutan mengikut fasiliti, kuantiti dan kualiti barang. Mengikut kecanggihan zaman sekarang, penilaian harga pada barang boleh dibuat secara online, di mana semuanya terletak di hujung jari. Kami menggunakan beberapa apps yang sesuai untuk membuat penilaian barang yang rendah dan sangat sesuai dipasarkan di luar. Seterusnya ialah catakan. Catakan terdiri kepada dua, iaitu catakan pertama dan catakan kedua. Catakan pertama lebih kepada pembinaan projek, di mana langkah awal untuk pembinaan sesuatu projek. Kami mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk pelaksanaan projek bahagian pertama, bahagian A iaitu tajuk, di mana taklimat projek dibuat, pemilihan penyedia, pemilihan tajuk projek, pengesahan tajuk projek, perbincangan mengenai kertas cadangan dan perbincangan mengenai pembentangan. Dan tajuk kedua pula ialah perbincangan projek ataupun kertas cadangan, di mana lebih kepada bertujuan kepada sesuatu projek, iaitu kami menyatakan penyata masalah, membuat kajian ilmiah, lakaran projek, lakaran skematik, lakaran blok diagram, senarai bahan dan peralatan, menyediakan carta alir pembangunan projek, menyediakan catakan pra pembentangan proposal dan pembentangan proposal. Catakan kedua. Catakan kedua merupakan langkah terakhir dalam pembinaan projek, di mana langkah pertama kami menghasilkan laporan.
Seterusnya, menyediakan bahan dan peralatan dan menghasilkan PCB serta proses etching untuk membentuk model projek. Pasang komponen pada PCB, menghasilkan program Arduino, pengujian pada projek, pasang litar pada model, pengujian terakhir, lengkapkan laporan dan pembentangan terakhir. Pergi pula kepada ujian jarak isyarat terima. Setelah selesainya penghasilan projek secara fizikal dan pemasangan, kita haruslah menguji projek tersebut. Dalam keutamaan projek ini, kami pergi kepada ujian jarak isyarat terima untuk melihat adakah mencapai jarak yang ditarget dan adakah litar receiver terima isyarat RF dari bas. Seterusnya, pengujian jarak bas. Pengujian jarak bas bermula daripada 0 meter hingga ke 14 meter di mana untuk melihat isyarat bas diterima dan output diterima. Dari 0 ke 13, isyarat bas masih boleh diterima oleh perhentian bas dan menghasilkan output bunyi pada bip dan output pada LCD. Dan pada jarak 14 meter pula, isyarat mula tidak dapat dikesan oleh perhentian bas dan output tidak dikeluarkan. Litar skematik penghantar kami menggunakan dua jenis komponen, antena wireless dan menggunakan Arduino. Litar skematik penerima, antena Arduino Uno dan menggunakan bateri 9 volt dan buzzer. Dalam proses pengujian projek, kami menyediakan sebuah video di mana menunjukkan pengujian akhir pelaksanaan projek. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.